Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap screen dan share. Okay. Tadi kan saya sajalah jalan-jalan ke rumah orang, jarang-jarang masuk rumah orang. Cuma perbezaan rumah orang dengan rumah sendiri ni tak puas hati, nak balut. Aku dah habis macam mana nak cakap, berhemah, kan, habis berhemah. Waalaikumsalam daripada Singapura. Hi everyone, tap screen dan share. Saya habis berhemah dah tadi. Saya terpaling menjaga kelakuan dah tadi, dekat rumah orang, kan, tu jarang-jarang masuk rumah orang tu, jadi macam kekok jugalah. Okay, anyway, makin rancak cerita tebuk atap ini. Okay, main Nazri naik atas, Nazri. Silakan Nazri. Khususnya dekat X lah, kita nampak Gomo Gorilla ni masih share gambar Samsuri pakai baju Melayu dah, macam ready nak akad sumpah gitu kan, konon-kononnya. Tapi berpijak di bumi yang nyata lah sekejap. Saya rasa kamu harus berpijak di bumi yang nyata sebentar, kerana kadang-kadang kita ni kembali kepada kewarasan. Boleh cerita macam tu lah, kewarasan sebenarnya. Serabutlah orang yang don't show. Nanti di request lagi. Sekejap, ada lagi ke? Thank you yang follow host, thank you yang share live, share lagi korang. Tap muka host, tap kawasan muka ni, supaya dia keluar love tu. Kalau tak, maknanya korang punya tap tu tak berjaya. Gitu. Okay, jadi diorang dakwa dah 120 SD. Lepas tu tadi saya pun pergi dekat room sebelah, masih bercakap pasal SD, kan. Dah submit kepada YDP Agong dah. Maknanya Datuk Seri Anwar dah hilang sokongan majoriti ke macam mana. Kan, dia kata jadi kerajaan dah jatuh. Itu yang APK kata. Tapi setakat kumpul SD saja tak cukup. Kalau bawa 120 SD, jumpa YDP Agong pun, kalau dalam perlembagaan tak ada peruntukan untuk YDP Agong untuk pecat Perdana Menteri. Saya beritahu sekali lagi di sini, sebab dekat room orang lain tadi saya tak boleh nak bercakap panjang-panjang lah, sebab ramai yang nak bercakap kan. Dekat room orang tak boleh lah kita nak buat macam room kita sendiri. Nak beritahu, tak ada dalam perlembagaan untuk YDP Agong pecat Perdana Menteri. Jadi melalui mana? Jadi PMS kekal dalam PM, melainkan kalau buat usul undi tidak percaya. Okay? Kalau betul ada pembangkang ni ada 120 SD, saya nak invite orang PN untuk naik ke atas, silakan. Ada orang PN yang percaya bahawa mereka boleh jadi kerajaan ni. Cepat. Sekolahkan saya berkenaan dengan sebenarnya apa yang terjadi ni. Kan? Silakan. Hari ni kita luang masa sekejap, sejam untuk bercakap pasal ni. Sejam ke 2 jam ke. Lepas tu kita sambung dengan kerajaan Kelantan Salim ni. Boleh tak? Ni. Malas sebab sebenarnya tak reti ataupun takut terselah kebodohan anda itu. Aku dah sebut banyak dah hari ni kan. Dan kalau dah menang dengan usul tu, barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa letak jawatan. Kalau pembangkang betul ada 120 SD lah, baru boleh bentuk kerajaan baru dengan PM baru. Selagi usul tak dibuat, selagi itu PMS akan jatuh. Yang dulu masa langkah Sheraton sebab Mahathir letak jawatan. Kan? Sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tak letak jawatan, jadi SD tak boleh bikin apa-apa. Okay? Buat masa ini. Aku pun terfikir apa yang buat Walaum percaya sangat berkenaan dengan tebuk atap ini akan berlaku. Sedangkan sekarang ni dah ada atas lompat parti. Sebelah tadi, room sebelah ada membicarakan berkenaan dengan lompat parti kan. Atas lompat parti. Sekejap yang kawan-kawan nak naik tu. Jadi bila aku tengok video RPK, baru aku faham kenapa Walaum percaya. Menurut beliau, atas lompat parti ni hanya untuk MP yang keluar daripada partinya. So kalau MP yang sokong Mahyadin ke Samsuri ke jadi PM, masih tak langgar atas lompat parti sebab mereka cuma sokong tapi kekal jadi ahli UMNO. Ini kebodohan yang diorang terapkan di dalam minda korang supaya korang percaya, sedangkan realitinya tidak begitu. Okay?
Sebenarnya betul apa yang RPK cakap tu, tapi memang MP sekarang, kalau MP kerajaan sokong mana-mana usul daripada pembangkang, tak jadi kesalahan, akan tetapi bukan semua usul lah. Dan ini juga bermaksud apa? Ini juga bermaksud perlembagaan parti itu sendiri bagaimana? Kan? Masa kerajaan perpaduan dibentuk, ada tanda tangan satu MOU satu hal. Antara yang terkandung dalam MOU itu, ia adalah tentang sokongan macam inilah. Sekiranya mana-mana MP menyokong mana-mana usul yang memberi kesan kepada kerajaan, maka MP itu dikira apa? Dikira meninggalkan parti. Jadi Akta Lompat Parti itu terpakai di sini. Kerana MOU masa Disember itu, rasa-rasanya tak ada MP yang berani untuk sokong usul undi tak percaya tu, tak? Rasa-rasanya ada tidak? Begitulah ceritanya. Apa RPK cakap tu memang tak semuanya salah, tapi tak sepenuhnya betul. Dan ada perkara lain yang dia tidak cerita. Dan Akta Lompat Parti ini menetapkan bahawa satu tindakan menarik sokongan yang dibuat secara individu atau sekelompok MP yang menganggotai blok kerajaan yang bersalahan dengan perlembagaan parti adalah tidak berperlembagaan. Begitu. Jadi hari ini kita tengok parti mana yang tidak meletakkan Akta Lompat Parti kepada perlembagaan parti mereka. Kan? Jadi di sini pada bulan Disember, UMNO telah membuat mengubah perlembagaannya. Antara pindaan perlembagaan yang UMNO luluskan bagi mengukuhkan status berkenaan adalah melibatkan pasal 20/1/11 yang menyebut macam itulah, betulkah kalau aku salah, seseorang ahli yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti ataupun tidak meninggalkan parti atau bertanding secara calon bebas atau parti lawan pada pilihan raya akan gugur keahliannya dengan sendirinya untuk disesuaikan dengan Akta Anti Lompat Parti itu sendiri. Ini perlembagaan oleh keadilan, oleh UMNO telah digubah untuk mereka ini selari dengan perlembagaan parti ini disesuaikan, bukan digubah, disesuaikan dengan peruntukan Akta Anti Lompat Parti. UMNO, DAP, keadilan juga. Amanah saya tak pasti. Ini antara parti yang bertindak meminda perlembagaan parti untuk disesuaikan dengan peruntukan Akta Anti Lompat Parti. Okey, sebab itu sekarang ini yang bermasalah adalah Bersatu saja. Sebab Bersatu sendiri tidak membuat akta, tidak meminda perlembagaan mereka, perlembagaan parti mereka selaras dengan Akta Anti Lompat Parti. Kalaulah kata MPBN ini menyatakan sokongan kepada Muhyiddin lah untuk menjadi PM dan sebagainya, kan, sanggupkah mereka membayar denda 100 juta ringgit? Selaras dengan apa yang telah disyaratkan kepada kenapa tu Milo? Tutup dulu. Tutup dulu. Angan-angan, tebuk atap, pilih nombor 120 dan sebagainya. Itu adalah nombor terbaik kot untuk diorang ni present kepada wala-walaun, kan. Dan sebenarnya projek sokong tapi tak tukar ini makan diri. Makan diri siapa? Makan diri Bersatu. Sebab semasa Akta Anti Lompat Parti itu baru dibentuk, mereka ni tidak menyokong sepenuhnya, dan sokongan kepada kerajaan yang dilakukan oleh MP Bersatu baru-baru ini tidak termasuk Akta Lompat Parti. Dan mereka tidak lompat parti, mereka cuma memberikan sokongan kepada kerajaan saja. Dan mereka nak gunakan ayat yang sama, kononnya BN ini mereka tak lompat, tetapi mereka menyatakan sokongan. Ini adalah satu bentuk spin lah yang aku nampak untuk mengelirukan walaun lah khususnya.
Sebab walaupun ni kan dia tak cerdik. Jadi dia iakan aje lah yang setro belah sana tu kata. Hari-hari walaupun dah sembang, tak lama lagi kita akan ada PM baru daripada PAS. Baik dalam grup WhatsApp maupun dalam Telegram. Walaupun semakin bodoh bertingkat-tingkat seperti Menara Ilham milik Daim. Kan, saya kasih hal lah. Maka saya terangkan sikit lah. Sikit lagi seperti yang kita cerita dekat grup sebelah tadi. Okey, kan? Walau PAS ni rupanya tak faham akta lompat parti. Ni Munasyah. Sila naik. Saya cabar Munasyah ni naik. Mari kita cerita kat atas ni. Saya nak tengok sebagaimana korang ni faham berkenaan dengan akta lompat parti ni. Masih lagi duk ratik SD. Lemas lah. Bila korang ni nak cerdik sebenarnya? Kan? Tak faham lagi akta lompat parti walaupun dah berkali-kali kita ringkaskan, kita cerita dekat sini. Pertama sekali, ahli parlimen tak boleh lompat parti lain kecuali dia bebas. Yang kedua, lantik PM wajib en-block ketua parti saja. Sebab itulah masa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin pergi berjumpa, ada dia bawa tak MPP dia semua sekali. Tak penting pun berkenaan dengan orang lain tu, MPP lain. Hanya ketua parti sahaja, dia punya sokongan itu laku kepada ketua parti sahaja. Berangan tu free yang ni, betul Kak Katie. Kan? Dan boleh sokong siapa dalam parlimen bila PM sudah dilantik. Boleh jatuhkan PM dengan apa? Dengan undi tidak percaya saja. Tetapi undi tidak percaya ni boleh dilakukan bila? Bulan 2 nanti. Bila parlimen dibuka. Parlimen bila dia buka? Bulan 2. Lambat lagi. Jadi dalam masa terdekat ni tak akan berlaku. Tetapi mestilah kamu usulkan undi tidak percaya tu sendiri. Tapi yang aku herannya, semasa undi percaya dilakukan, kenapa kamu tidak mengatakan tidak bersetuju? Kan? Malah mengelak untuk mengundi semasa undi tidak percaya undi percaya diusulkan dulu, dan masa undi itu sendiri kau mengambil tidak mahu mengundi dan mengambil sikap berkecuali. Dan okey. Namun, nak lantik semula PM baru kena guna kaedah nombor yang kedua tadi yang saya katakan, iaitu tanda tangan en blok ketua-ketua parti semula. Sekarang ni ketua-ketua parti yang ada sekarang ni macam Abang Jo, Haji G, macam Zahid Hamidi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan? Itu semua ketua-ketua parti yang orang lain tu tak terpakai. Maknanya kalau kamu ada 200 SD sendiri pun, tapi ketua-ketua parti tidak menyokong berkenaan dengan nak lantik PM yang baru ini, ianya perkara yang sia-sia. Dan ringkasannya di sini, jika PMS dah dijatuhkan, nak lantik PM baru kena juga tanda tangan 5 parti yang terbesar, iaitu Zahid, Abang Johari, Haji G, GRS, Anwar Ibrahim dan Mahyadin tu sendiri, sebab mereka adalah pengerusi Perikatan Nasional. Dan apakah bila PMX dijatuhkan, ada orang lain yang boleh sokongan secara en blok seperti yang termaktub dalam akta anti lompat parti itu? Jawapannya tidak boleh, sebab BN adalah the kingmaker kerana perseteruan PN dan PH, dan tanpa BN lagi satu pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Sekarang ni semua orang sekarang ni nampak tak? PN, kita tak nafikan Barisan Nasional adalah kingmaker sekarang ini. Di antara sekarang ni yang ketiga terbesar, PH, PN, BN, lepas itu baru GPS. Okey, Muhammad 5547, silakan. Silakan naik. Saya nak tengok di antara orang Perikatan Nasional ni yang mana ada balls sikit. Yang mana yang berani ni. Sedangkan setro-setro yang berbayar yang dapat duit NGO lah katanya. Dah tak berani dah nak masuk dekat room orang ni. Silakan. Sekejap Zam Syaril, kita tunggu saudara Syah ni. Silakan. Okey. Naik balik. Okey. Di sini walaupun ada loophole ataupun
ada loophole ataupun kelompongan di dalam Atas Lompat Parti itu sendiri. Tapi fokus utama Atas Lompat Parti ini adalah ke arah kestabilan politik. Adalah kita ni kalau nak melantik PM hanya secara en blok melalui parti, ketua parti masing-masing. Dan jelas amat menyukarkan pasukan Tebuk Atap PAS dengan PN ini untuk melaksanakan Tebuk Atap mereka kerana mereka tak cukup jumlah tanpa mana-mana parti yang nak bekerjasama dengan mereka, khususnya BN dan juga GPS lah. Kan? Walaupun kita kata UMNO tak mau bekerjasama, 30 keluar. Kan? Tapi masih lagi cukup jumlah. Sebab kita ada 2/3. Okey, Mentari Hijrah, silakan. Hello? Mentari Hijrah, sila cakap. Okey,